So in this example here, you are going to show how the 3 to 8 decoder and basic gate can be implement the logic function of X, Y, Z, summation minter 137 and G, X, Y, Z, summation minter 0, 4, 5 and 6. Okay, so kita nak guna 3 to 8 decoder to implement minterm notation yang ni. Kita ada dua output kat sini, satu F, satu G. Macam mana nak buat? Okay, so first what you're going to do is kita kena dapatkan kita punya truth table. Okay, so obtain kamu punya truth table dahulu based on this minterm notation. Macam mana nak dapatkan truth table? Okay, mula-mula kamu kena identify berapakah kamu punya output, berapa kamu punya input. Okay, so in this example here kita ada 3 input which is X, Y dan Z. Okay, so letaklah X, Y and Z become your inputs. And output, ada berapa output kat sini? Kamu ada 2 output, satu is F and the other one is G. Okay, sebab tu kat output port ni kita ada 2 output F and G. Okay, since the input is 3, so combination of input for the truth table ada 8 lah. Okay, starting from 0, 0, 0 until 1, 1 and 1. Okay, and then lepas tu nak buat apa pula ni? Okay, once kamu dah dapat truth table, okay, kamu dah dapatkan the combination of input, then you need to find out what is your output F and G based on this minterm notation kat sini. Okay, so nak dapatkan tu kita kena buat numbering dululah. Okay, because this is in the minterm notation is in numbers. Okay, dia bagi dah numbers kat sini 1357 and then 0456 untuk G. So why not we put a numbering first? 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, then we need to find out lah untuk output F. Okay, so output F dia okay, minterm dia dekat 137. So kamu letaklah 1 3 dan 7 all get 1 while the rest you put 0. Okay, and then dekat minterm, dekat G, output G, minterm dia dekat 0456. So 0, 4, 5 dan 6 dapat 1 and the rest you put 0. So this is your, apa ni kita panggil, truth table for this expression F and G. Okay, once kamu dah dapat yang tu, next what you going to do is kita nak buat wiring dekat kita punya apa ni kita panggil 3 to 8 decoder by using 74138 IC. Okay, kamu nak lukis, nak buat wiring dekat kamu punya 74138 IC. Okay, for the 74138, okay, repeat, okay, this is a 74138 punya IC. Kamu ada 3 selector which is A, B, C. And then kita tahu yang ni MSB. And this is your LSB. Ada 3 enables which is G1, G2A and G2B bar. 8 output and VCC and ground. Okay, so kamu lukislah kamu punya 74138 punya decoder. Okay, so this is a CBA. So the C is your MSB lah. Okay, and then kamu ada 3 enable G1, G2A bar and G2B bar. So yang G2B and G2A bar ni kamu kena letak bubble kat depan. And then this is your output daripada output 0 sampai output 7, which is kamu tengok kat sini by looking at this one here. Okay, you know that this is a active low decoder. Okay, kamu tengok kat sini. Active
low decoder. Okay, because you have the bubble kat sini. Dekat setiap output kat sini. Okay, so macam mana kita nak lukis kat sini? Okay, better saya letak dalam apa ni kita panggil dia. Okay, kita lukis, saya lukis dekat ni lah. Whiteboard. Okay, so this is my folder. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So this is output daripada Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 and Y7. And then saya ada enable kat sini G1. And then ada dua enable, active dua enable G2A bar and G2B bar. Okay, and then saya ada tiga input CBA di mana C adalah MSB. Okay, so sekarang ni kita nak buat connection kat sini. So macam mana nak buat connection kat sini? Okay, first kita sambungkan enable lah. Enable ni paling senang nak dapat markah. Okay, so G1 kamu sambungkan ke VCC. Okay, kenapa VCC? Sebab yang ni active high. Active high kena sambung kepada VCC. Manakala G2A and G2B kamu sambungkan both this one here to ground. Okay, so kamu dah dapat markah dekat enable. Okay, next kita nak sambung kita punya inputs. Okay, kamu ada tiga input CBA. Okay, based on the truth table kamu ada X, Y, Z as your inputs. Okay, and then this is your truth table. Tadi kamu buat F, G. Okay, and then kamu tahu yang ni is your LSB, Z is your LSB, X is your MSB. So X masuk kat C, Y pergi ke B, Z masuk dekat A. Okay, so you finish the input part. So sekarang ni kita nak buat output part pula. Okay, so this is the output 01 01 0001 and then 1000 1111. Okay. Okay, so since tadi persamaan yang diberi adalah dalam min term. Okay, so bila min term, kamu kena ambil output yang produce 1. Okay, jangan ambil output yang produce 0. Okay, sebab this is in min term. So kita buat satu-satu dulu. Kita buat yang F dahulu. Okay, so F is saying that okay, F kamu ada 1, 3, 7. So Y1, Y3 and Y7. The persoalan is kita nak sambung kepada what type of gates kat sini. Gate apa kita nak guna? Okay, untuk producekan this min term 1, 3, 7. Okay, since this is active low, okay, kalau active low, dia punya output ialah kosong. Betul tak? Sebelum ni kita dah buat, bila active low, when you give a certain input kat sini, the output will be 0. Tapi untuk min term, kita punya target output is 1. So macam mana daripada kosong ni nak inverted supaya dia jadi 1.
Okay, to do that, alright, so kita boleh letak bubble kat sini. Sebelum masuk kamu punya inputs. Okay, sebelum masuk kepada kamu punya gate, maksudnya sini kosong, ada bubble, dia akan jadi 1. Alright, so what gate kita nak guna? Kita guna OR gate lah. Kenapa OR gate? Because this is SOP. SOP is sum of product term. Okay, kamu ingat lagi SOP, kamu ada AND gate, last kali nanti kamu sambung kepada OR gate yang last kali ni. So this is SOP, sum of product term. So that's why kita pakai OR gate kat sini, bukan AND gate kat sini. Okay, which is bila kamu dah buat sambungan macam ni, so kamu bolehlah letak F, X, Y, Z, dia punya persamaan minterm dia sama dengan minterm 1, 3, 7. Okay, betul ke tak ni? Dia akan produce macam ni. Okay, so kita check lah one by one. Okay, so let's check one by one untuk F dulu. Kita tengok yang F dulu sebab kita buat sambungan untuk F. Okay, let's kamu masukkan 0, 0, 0. So the expected output should be 0. Betul ke tak? Okay, so bila masuk sini 0, 0, 0. Okay, what is the output yang coming from your 328 decoder? Siapa nak tolong? Bila kamu letak 0, 0, 0 kat input, yang mana akan dapat 0, yang mana akan dapat Y? 1. Y kosong. Okay, Y0 akan jadi 0, betul Kosong. tak? Yang Ya, lain betul. akan dapat produce 1. Okay, bila kamu tengok ni, nampak ni, Y1 kamu sambung kepada gate yang ni. This gate. Y3 pun yang satu ni masuk ke gate ni. Y berapa ni? 7 pun akan ada input masuk kepada gate ni. Okay, bila satu ada bubble kat sini, dia akan produce 0, 0, 0. So, satu yang ni masuk sini akan jadi 0, satu yang ni masuk sini akan jadi 0. Okay, bila 0, 0, 0, kamu OR kan, what is the output yang akan dihasilkan kat sini? Kosong. 0 OR kan dengan 0. Apa dapat? Kosong. Akan dapat 0. Betul tak output kat sini 0? Betul. So, Okay, let's kita ambil 0, 1, 1. Kita tukar yang ni. Okay, so sekarang ni kamu masuk 0, 1, 1. Okay, apakah output yang akan keluar daripada kamu punya decoder yang ni? 3 What 0. is the Y 0. Y3. Okay, Y3 akan jadi 0. 0. Okay, the rest akan jadi 0. 1. 1. Okay, yang lain akan jadi 1. Y3 je akan produce 0. So, since this is 1, so dia akan jadi 1 lah kat sini. Yang ni 0, sini akan jadi 0. And 1. This is the input yang masuk ke dalam kamu punya OR gate ni. 1 bubble dia akan produce, akan jadi 0. 0 bubble yang ni akan jadi 1. 1 bubble akan jadi 0. So 0 OR with 1 OR with 0, apa output dia? 1. Okay, 1. See, bila 0, 1, 1, the output is 1. So betul lah kamu punya connection ni tadi. Okay. So kita buat pula connection untuk G. Okay, sama juga since untuk G ni kita ambil minterm. Okay, bolehlah kalau in this case kita nak ambil maxterm pun boleh. Okay, kalau kamu ambil minterm, kita kena ambil yang ni lah. Okay, yang satu ni, yang produce satu, which is Y0. And then
Y4, 5 dan 6. Okay, so 4, 5 dan 6. Okay, since this is a term, kita expected satu lah, tapi yang ni dia akan hasilkan kosong, betul tak? So kamu kena letak bubble kat depan ni masuk kepada OR gate. So this is F sama dengan X, Y, Z. 0, 4, 5, 6. Kalau kamu check pun, nanti kamu akan dapat jawapan yang sama dengan kat sini. Okay. So this is kalau kita ambil midterm. Let's say lah. Okay, saya tak nak ambil midterm. Saya nak ambil max term. Okay, so apakah gate yang saya nak kena pakai kat sini? Dekat output ni. So Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Okay, ni macam biasalah. Yang ni masuk ke VCC. And then this is go to ground. Okay, CBA. Yang ni masuk kepada X, Y and Z. Okay, so sekarang ni, yang ni. Okay, contohlah kalau yang ni F ni saya nak pakai max term. Saya nak pakai F sama dengan okay, max term 0. Okay, and then 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Okay, so apa yang saya buat? Saya sambunglah ni. 0, 2, 4, 5 dan 6. Okay, the persoalan is gate apa kita nak guna kat sini? Siapa nak tolong? Sebab this is POS, product of some term. Kalau kamu recall back, kamu ada OR gate, NAND gate. lepas tu kamu sambung ke AND gate. AND Okay, gate. kita nak pakai NAND gate ke AND gate sahaja kat sini? NAND. Okay, siapa yang kata NAND tadi? Hani kata NAND. Siapa nak make a guess lagi? Siapa nak teka lagi? Nak pakai AND ke NAND? N. AND AND gate. gate. Okay, ada Zahid kata AND. Okay, so kita tengok dulu. Kita pakai NAND ya. Kita sambung kepada NAND. Betul ke NAND gates ni? Okay, so kita contohlah. Kita nak masukkan. Okay, kita nak check yang ni. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Betul tak output kat sini nanti akan jadi 0. Okay, bila 0, 0, 0. Y0 akan produce berapa? 1 ke 0? 1. Is it 1 ataupun 0? Untuk 0, 0, 0. Input 0, 0, 0 ni. 1. Sorry, 0. Okay. Untuk Y0, bila kita letak input 0, Y0 akan jadi 0 sebab ni active low. Okay, yang lain akan jadi 1. Okay, so 0. Kamu ada 0, N kan dengan 1, apa akan dapat? 0. Betul tak? 0, N kan dengan 1 yang masuk ni, jadi 0, tapi ada bubble, dia produce 1. Betul tak kamu nak dapat 1? Kamu expected dia 0. Okay, so NAND gate tak boleh guna. Okay, kita check lagi sekali. Kita ambil yang ni pula. 0, 1, 1. 0, 0, 1. Okay, so 0, 0, 1. Okay, supposedly the output should be 1. Bila 0, 1, 1. Okay, so Y0 akan produce 1 ke 0 ni? Bila 0, 0, 1 saya masukkan, yang mana akan jadi 0? Y1 kosong. Okay, Y1 0, the rest akan jadi 1. Okay, so yang ni 1, N kan dengan 1, N kan dengan 1, N kan dengan 1, N kan dengan 1, kamu akan dapat 1. Bubble 0. Betul tak 0? Salah. Sepatutnya dia akan jadi 1. So NAND gate definitely tak boleh guna. Okay, so kita kena pakai AND
gate kat sini, bukan NAND gate. Okay, so kita pakai AND gate. Kalau kita pakai AND gate, what happen? Satu N kan dengan satu, N dengan satu, N dengan satu, N dengan satu, kamu akan produce satu, which is betul lah ya ni. So kita check semula yang 000 tadi. 000. Okay, Y0 akan jadi 0. 0 N kan dengan satu, N dengan satu, N dengan satu, N dengan satu, dia akan produce 0, which is betul. Okay, so yang ni tadi, kalau pakai minterm ataupun SOP, yang ni, gate yang ni tadi, kamu ada bubble, lepas tu kamu ada OR gate. Sebenarnya kalau kamu apply di Morgan Torrent, okay, this one here is equivalent to your NAND gate. Okay, contoh ya. Okay, this is your NAND gate. So, output ni A, B, lomba. Apply di Morgan, kamu akan dapat A bar tambah B bar. Which is kalau kamu lukis, dia macam ni lah. Okay, which is yang ni. Nampak ni? Yang ni kan NAND gate. So, sebab tu kita boleh replace yang ni dengan NAND gate. Okay, so conclusion yang kat sini, bila active low, decoder, okay, untuk minterm, kita pakai NAND gate. Maxterm, kamu pakai AND gate. Active high, decoder. Minterm, which is output 1, kamu pakai OR gate. Maxterm, which is output 0, okay, kamu pakai NOR gate. Okay, ingat ni. So, insya-Allah kamu dapat jawab decoder punya soalan. Okay, sebab kita nak tahu gate apa yang kita nak sambung kat sini. Doktor, Okay. Ya, saya. yang active high untuk midterm tu, kalau pakai NOR gate, Untuk minterm kalau pakai NOR gate, nanti kamu tak dapat jawapan yang sama dengan truth table. oh. Okay. Okay. So, kamu boleh try lah nanti. Okay, contoh ya. Yang ni tadi kita pakai active low kan. So, kita lukis pula untuk active high. Untuk soalan yang sama. Okay, so saya lukis untuk active high. Okay, so yang ni saya punya X, Y, Z. Okay, C, B, A. Ni output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, contoh yang ni. Kita ambil yang sama. F sama dengan, okey, summation minterm. Berapa tadi? 0. Bukan 0. 137. Okey, so 137. Okey, so kamu buatlah connection. 1, 3 and 7 sambung pada OR gate. Betul ke tak kita dapat semula yang ni? Okey, so contoh kamu masuk 0, 0, 0. Okey, bila 0, 0, 0, apa expected output dia? Y0 akan dapat berapa? Bila 0, 0, 0, yang mana akan aktif? Which output yang akan aktif? Y0. Okey, Y0 akan jadi 1, yang lain akan jadi 0. Betul tak? Semua sekali ni akan jadi
kosong. Okay, so kosong, all with kosong, kamu akan dapat kosong. Which is betul lah yang ni. Okay, bila kosong, 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 output dia F sama dengan kosong. Betul. Okay, and then 001. 001, F truth table kita supposed to be 1. Okay, betul ke tak ni? Bila 001. Okay, yang mana akan jadi yang aktif? Y output mana yang akan aktif? Bila 001. Y1. Okay, Y1 akan aktif. Yang lain akan kosong. So, 1 OR dengan kosong, OR dengan kosong. So, kamu akan dapat output 1. So, betul. So, definitely yang lain akan betul lah. Okay, this is for active low. Okay, contoh kalau kita ambil min term. Max. Tadi kawan kamu kata kita letak contoh kalau min term tapi kita pakai no. Betul tak jawapan dia? Okay, so sekarang ni 001. Okay, Y1 akan aktif, yang lain akan jadi kosong. So 1 OR dengan kosong, kamu akan dapat 1. Betul tak? Tapi ada bubble automatic dia jadi kosong. Which is dah salah lah ni. Okay, dah tak sama dengan expected output kita. Okay, letak 000. Bila 000, Y kosong dia akan jadi 1, yang lain akan jadi kosong. The expected output should be kosong. So 000, you put kosong OR with kosong, OR with kosong, kamu akan dapat kosong. Tapi ada bubble kat depan ni, dia akan dapat 1. Which is salah juga. Expected kita adalah kosong. So that's why kita kena guna OR, tak boleh pakai no untuk min term. Okay, tapi untuk max term, okay, in this case ya, untuk max term, okay, saya ambil yang benda yang sama. Okay, so max term yang ni lah. Y0, Y2, and then Y4, Y5 dengan Y6. Okay, ingat lagi tak kalau max term, kamu ada OR gate kena sambung dengan AND gates. Betul tak? Okay, so in this case here, kalau kamu sambungkan dia kepada AND gate, which is salah lah. Okay, sebabnya tadi, okay, bila yang ni satu, okay, so yang ni untuk max term kita kena pakai no. Sebabnya kita kena letak bubble dekat sini, dekat AND gates ni. Okay, bila kamu apply di Morgan tadi, okay, contohnya macam ni ya. Okay, so A tambah B bar, apply di Morgan, kamu akan dapat A bar, B bar, which is equivalent dengan yang ini. Okay, so that's why untuk max term kita pakai NOR gate. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk decoder? Next slide kita nak tengok a few example regarding decoder dengan multiplexer. Okay, yang penting kena ingat yang ni ya. Yang ni. Gate yang kamu nak guna bila mana kalau kamu pakai active low encoder, active low decoder dengan active high decoder, sama ada nak ambil min term ataupun max term. Okay, let's look at this example yang banyak-banyak kat sini. Okay, Boolean function using multiplexer and decoder. Okay, so given f sama dengan a, b, c. Okay, min term 1, 2, 4, 5. Implement using 8 to 1 marks, 4 to 1 marks, 2 to 1 marks, 3 to 8 decoder, and 3 to 8 active low decoder. Okay, banyak ni. Okay, satu persamaan je, satu Boolean expression, boleh tanya banyak soalan. Sebab tu saya suka soalan yang jenis-jenis macam ni. Okay, daripada expression yang ni, boleh tanya banyak multiple soalan. Okay, so salah satunya adalah yang ni lah. Okay, dapatkan
implement using 8 to 1 mark, 4 to 1 mark, 2 to 1 mark, 3 to 8 active low decoder, 2 to 4 active low decoder. Saya boleh tambah lagi kat sini. Okay. Simplify. Okay, simplify F. Okay, dapatkan simplify F expression. And then FG, okay. Implement F using NaN only. Implement using NOR only. Okay, GHI, derive truth table. And get F apa ni? F expression without simplify. And last but not least, dapatkan standard SOP L standard POS. Okay, dia satu je, dibagi min term je, kamu boleh dapatkan banyak benda. Okay, ada lagi M, max term notation. Okay, see, daripada satu expression yang ni, min term ni boleh tanya banyak soalan. Okay, so kita akan buat one by one. Okay, so kita nak buat this apa ni? Min term notation, dapatkan 8 to 1 marks. Okay, so solutionnya by using 8 to 1 marks, so kamu tahulah this is 8 to 1 mark, ada 8 inputs, 3 selector, 1 output. Okay, so this is your selector lah, A, B, C become your selector, ataupun kamu boleh lukis sendirilah. Okay, so this saya lukis sendiri. Saya ada 3 selector, S3, S2, S1, and then saya ada input D0, D1, D2, D3, D4, D5, okay, tak muat, D6 and D7. Okay, so this is my selector kat bawah ni. Okay, and this is my output F. Okay, so selector S3, S2, S1. Saya nak sambung kepada mana? My selector kat sini. So S3, S2, S1 kena sambung kepada input lah. A, B and C. Okay, respectively. A, B, C. Okay, D0. Okay, D0 kena sambung kepada 0. Sebab yang ni min term. Min term outputnya hanya ada dekat 1, 2, 4 dan 5. So 1, 2, 4 dan 5 sambung kepada VCC. The rest masuk kepada ground. So this is the jawapan untuk 8 to 1 marks. Okay, by using this min term, kamu dapatkan dia punya truth table. Truth table terus lukis guna 8 to 1 marks. Okay, next. Using 4 to 1 marks. Okay, bila using 4 to 1 marks, what you're going to do is, apa kamu kena buat? Okay, so this is your 4 to 1 marks. Since 4 to 1 marks, kamu hanya ada 2 je selector dekat situ. Okay, since this is 2 selector, tapi dekat input kamu ni, ada 3 input. So, kamu kena buang 1 input. So, which input yang kita nak buang? Nak discard? C lah. C paling mudah kita nak buang. Okay, and then you kena dapatkan dia punya combination yang barulah. Okay, jadikan dia sebagai 4 combination of input, which is dari 00, 01, 10 dengan 11. And then you need to find out the new F untuk setiap
combination of input ini. Okay. So, untuk 00, bila A, B 00, the output is 01, which is follow C. That's why kita letak F sama dengan C. Untuk input 01, combination input 01, output F ialah 10, which is kamu compare dengan C, invert C. That's why C bar. Okay. Bila combination of input is 10, the output of F always 1. So that's why we put 1 kat situ. And last but not least, when input kat sini 11, F kamu adalah always 0. So that's why you put 0 dekat situ. Okay, so now barulah kita sambungkan kita punya multiplexer. So this is S1, S0, D0, D1, D2 and D3. So S1, S0 akan sambung kepada kamu punya inputs yang ni. So S1 akan pergi ke A, S0 masuk ke B. Okay, yang ni output connect ke F. D0, okay, D0 datangnya daripada C. So you lukislah sambung kepada C. D1, okay, is C bar. Okay, so kamu kena masukkan dia kepada not gate. So this is a C bar. D2, output dia 1. So you put 1 kat situ ataupun sambung kepada VCC. And D3, the output is 0. So kamu sambung kepada ground ataupun letak kosong kat situ. So this is implement this min-term notation by using 4 to 1 marks. Any question sampai sini? Terlalu laju ke ataupun boleh follow? Doktor, tu ada satu lambang W yang ada bubble tu apa? Yang mana? Yang ni? Yang untuk MUX 4T01 tu. Oh, yang ni? Ya. Okay, tadi kalau yang ni W ni, okay, yang ni adalah dia punya inverted Y. Kalau kamu pakai yang ni kita pakai quarters, bila kat quarters dia output kat sini, dia akan ada satu lagi output. Yang ni kita panggil F bar, which is the invert kita punya output yang asal. Itu je fungsi dia. Okay. Okay, yang G ni kalau kamu ada G kat sini means that this is enable punya input lah. So kamu kena sambung kepada ground. Okay, sebab tu kat sini G tu disambung kepada ground. This is for the enable punya input. Okay, tapi selalunya kita lukis macam ni je. Multiplexer kita lukis je macam ni. Dia punya simbol macam ni tanpa E, tanpa yang F bar ni. So hanya ada satu output saja F. Okay, this is for the 4 to 1 marks lah. Okay, next kita nak implement the same expression tapi guna 2 to 1 marks. Okay, kat sini kamu kena buat macam ni pula. Okay, kita ada truth table yang asal. Okay, this is yang ni kita punya truth table yang asal tadi. Okay, and then this is the output yang kita buat derive tadi daripada min-term 1, 2, 4, 5. Okay, sekarang ni kita nak implement using 2 to 1 mark. So, macam mana nak buat? Okay, kena tengok betul-betul ya. Okay, so mula-mula this is your 2 to 1 marks. Lukis dulu 2 to 1 marks kamu ada D0, 2 input, 1 selector and 1 output. Okay, but the question is, dekat input ni ada 3. Okay, kamu nak 1 je selector kat situ. So what you going to do is kamu kena buang 2 input. So that kamu hanya ada 1 selector saja. Okay, so yang mana kita nak buang? AB, BC ataupun AC. Paling mudah kita buang yang BC lah. Start daripada least significant bit. Okay, kita buang yang 2 ni. Okay, so kita ada combination of input yang baru. Which is bila A kosong dengan A 1.
Okay, tapi untuk this one here, kamu tak boleh nak compare. Kenapa tak boleh nak compare dengan yang sebelah? Sebab yang ni kamu tengok ni. Bila A kosong, output kamu adalah 0, 1, 1, 0. Bila kamu compare, kamu tak dapat nak compare. Sebab yang ni, B kamu 0, 0, 1, 1. C 0, 1, 0, 1. Tak ada pun yang sama dengan ni. So how? Macam mana kita nak buat? So, untuk this kind of question, okay, kita buat K-map. Berapa sel K-map? Ada 4 sel lah sebab kamu ada 0. Output kamu ada 4 untuk yang ni je. Okay. So, apakah kamu punya input? Input kamu BC. 0, 1, 0, 1. Okay, outputnya ialah 0, 1, 1, 0. So, kamu letak 0, 1, 1, 0. Okay, nak circle mana? Nak circle 0 ke nak circle 1? Okay, ambil lah SOP lah paling senang. Circle 1. Bulatkan 1. And then, dapatkan persamaan. Okay, so yang ni persamaannya ialah untuk yang atas ni apa dia punya persamaan? B bar, C bar. Yang bawah ni, sorry, B bar C. Bukan B bar C bar ya. B bar C. Okay, yang bawah ni persamaan yang bawah ni siapa nak tolong? B, C bar. Okay, B, C bar. So, kamu punya F yang baru adalah B bar C tambah B, C bar. Okay, kalau kamu recall balik, oh yang ni sebenarnya eksklusif OR. Okay, so this is your exclusive OR sebenarnya yang ni. Okay, ni bentuk eksklusif OR. Ingat balik. Modul 3 rasanya. Okay, BC and this B. Okay, yang bawah ni bila A sama dengan 1, okay, this is your output. Okay, sama jugalah. Buat K-map. Ada 4 sel. Input B dengan C 01, 01. So this is the output 1100. So kamu masuklah 1100. Circle lah 1. So persamaannya ni kamu dapat apa yang ni? F sama dengan, siapa nak tolong? This one? B bar. Okay, B bar. Okay, so this is the persamaan yang kamu dapat. Okay, then kamu buatlah connection sambungan dia dekat 2-to-1 multiplexer kamu. So S kita nak sambung ke mana? Selector kita sambunglah kepada A yang ni tadi. Output sambung kepada F. D0 ni datang daripada mana? Datang daripada yang ni lah. Yang ni. Okay, so kamu buatlah B, C, masuk ke eksklusif NOR, pergi kat situ. Okay, and then bila D1 yang ni lah, B bar ni. Okay, so B bar macam mana nak dapatkan B bar? Ambil B ni, masuk ke NOT gate, pergi ke D1. So this is 2-to-1 marks. Okay, ada soalan sampai sini? Ini baru multiplexer. Kita guna multiplexer. Next, kita nak guna decoder pula. Betul. Ya, saya. Aha. Boleh saya tengok yang 4-to-1 balik tak? 4-to-1 mark. Okay, this is 4-to-1 mark. Konsep dia macam 2-to-1 tadi ke Dr. Bibu? Yang mana? Konsep yang mana? Konsep yang nak dapatkan F yang ni? Dan nak dapatkan yang kita nak buang, betul, nak buang selector and then Yes, nak buang selector konsep dia sama dengan 2-to-1. Sebab tadi
Untuk 4 to 1 kita ada berapa selector? Ada 2 selector. Tapi kat sini kita ada 3 input. So kamu kena buang satu lah. Satu input ni supaya kamu ada 2 selector. So yang mana kita nak buang? Paling mudah kita buang C. C. Okay, once kamu dah buang C, kamu gariskan lah. Buat garisan untuk setiap combination ni. Yang ni kan 00. This one is 01. 1011. Bila kamu dah buat garisan tu, dah asingkan dia punya combinatorial input, and then dapatkan F yang baru. Tapi yang ni kita compare, kita tak buat K-map. Faham. Kita compare F ni dengan C ni tadi. Tak perlu buat K-map. Yang tadi kita kena buat K-map sebab kamu ada dua input kat situ. Kamu tak boleh buat comparison lah. Okay. Okay, masih Doktor. Sama. Okay, next kita tengok guna 3 to 8 decoder. Okay, 3 to 8 decoder ni. Macam mana nak buat pula 3 to 8 decoder? Okay, so kita pakai active low decoder lah. Okay, selalunya 3 to 8 decoder ialah active low decoder. Okay, so kamu lukislah kamu punya decoder. 3 to 8 decoder. Pakai yang 74133 berapa? 39 ya? Saya pun tak ingat nama IC ni tadi. So check semula. 74138. Sorry. Okay, pakailah 74138. Okay, so this is a CBA. And then kamu ada G1, G2A and G2B. Okay, so this one got bubble. And this is active low output. Okay. So CBA ni nak sambung kepada mana ni CBA? Okay, kita buat yang ni lah. Enable dulu. Enable paling senang. G1. G1 nak sambung kepada? Siapa nak tolong? Enable G1 ni. Kena sambung kepada VCC ke ground? VCC. Okay, VCC. G2A dengan G2B sambung kepada? Ground. Okay, CBA. C ni kamu punya MSB. Okay, so yang ni sambung kepada mana? C yang ni sambung kepada mana? A. Okay, A. Yang ni pergi ke B and then this one is pergi ke C. Okay, tolong tukar yang ni ya. Yang ni sepatutnya C, yang ni A. Okay, kalau kita pakai 74138, memang yang C ni MSB. Okay, yang ni MSB ya. Yang ni MSB. Okay, next kita punya output ni. This is output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, since kita nak min term. Okay, so min term kita ambil yang produce output 1 lah. Okay, so 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 4, 5. So yang ni persoalannya nak sambung ke gate apa kat sini? What gate that you going to sambung kat sini? Siapa nak tolong? Gate apa nak kena guna? Is it OR, NOR, NAND ataupun AND? Gate apa nak guna? NAND, Doktor. Okey, kita sambung kepada NAND gate. Sebab apa NAND gate? Sebab this is a max term. Max term, active low, sambung kepada NAND gate. Okey, so tulislah kat sini. F sama dengan summation 145. 1245. Max term ke min term, Doktor? Okay, sorry. Min term. Max term pula. Okay, min term. Okay, sebab ni small m ya. Min term. Okay, contohlah kalau kamu tak nak ambil min term. Okay, kamu nak sambung kepada max term. Okay, so sambung je lah yang ni.
Bagi ke max term. Yang ambil yang kosong yang tak sambung lagi tu. Nak sambung kepada gate mana? Yang ni kita sambung kepada And AND gates. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Any question? Untuk 3 to 8 decoder? Tak ada, Okay. Doktor. Tak ada. Okey, tadi dia kata tadi satu lagi soalannya sambung kepada 2 to 4 active low decoder. Okey, macam mana pula ni? 2 to 4 active low decoder. So, tak ada solutionnya kat sini ya. Okey, siapa nak tolong? Benda yang sama. Persamaan yang sama, tapi sekarang ni nak sambung kepada 2 to 4 active low decoder. Okey, yang ni saya kena pakai okay, 2 to 4 active low decoder. Okay, mula-mula kamu lukis dulu decoder kamu. Okay, so this is your kamu punya decoder. Then, okay, and then this is output 1, 2, 3 dan 4. Okay, kalau truth table tadi, kalau kamu buat dia punya truth table, A, B, C, F, 01, 01, 01, 01, 00, 11. Sorry. 1, 1, 1, 1. So outputnya 1, 2, 3, 4, 5, yang lain kosong. Okay, so this is you punya 2 to 4 decoder. Okay, kalau ikutkan truth table ni, kamu nak 3 input, tapi kat sini hanya ada 2. Tak cukup. Output sepatutnya kamu kena ada 8 output kat sini, tapi kat sini kamu ada 4, which is tak cukup. Okay, combination of output kat sini sepatutnya nak 8, tapi kat sini kamu ada 4. So macam mana nak buat? Siapa nak tolong? Macam mana nak buat yang ni? Apa perlu saya buat? kena tambah ke Buat- doktor? Nak tambah apa? Tambah lagi satu. 2 to 4. Okay, kita tambah lagi 2 to 4. Kita tak boleh buat macam multiplexer ya. Multiplexer daripada 8 to 1 pergi 4 to 1, kita boleh buang dia punya selector. Okay, kita boleh buang input ni. Tapi decoder kita tak boleh buat macam tu. Okay, kita kena pakai decoder expansion. Okay, tambah lagi 1, 2 to 4. Okay, so kamu dah ada okay, so this is the input 1, input kosong, input 1, input kosong. So this is MSB Yang atas ni MSB. This is MSB. Okay. But, okay, kat sini kamu tengok dah ada 8 combination of output. Tapi pula lah kat sini ada 4 pula input. Which is salah jugalah ni. So macam mana nak buat? Kamu nak kena ada 3 ni input ni kat sini. So macam mana nak buat?
Anyone? Siapa nak tolong? Any idea tak macam mana buat? Apa perlu kita buat kat sini? Ada kena tambah apa-apa tak? Gates ke apa ke? Okay, untuk expansion, okay, decoder expansion, kita kena guna dia punya enable-nya ni. Okay, masa ni kita nak guna dia punya enable. Okay, so apa ya? So sekarang ni, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so yang ni akan jadi common input. So yang ni akan sambung kepada input yang sama. Okay, yang ni pun akan sambung kepada input yang sama. Okay, so kamu ada 1, 2, 3, 3 input, 8 combination of output. Okay, so sekarang ni, E ni kita nak sambung kat mana E ni? Is it C, B atau A? Okay, yang ni kita sambung kepada NOT gate . Nanti saya explain kenapa yang ni kena ada NOT gate. E nak sambung ke mana? Mana? Input A, B atau C? Siapa nak tolong? C. C. Okey, kawan kamu kata C. Macam payah pula nak sambung pada C ni. Okey, untuk E, kita ambil yang ni tu, yang MSB. Okey, E selalu kita sambung kepada MSB, which is D is your A. Yang lain, follow lah B dengan C. Okey, lepas tu sambungan kat output, macam biasalah, macam tadi. Okey, so yang ni akan jadi Y0, Y1, Y2, Y3. Yang ni akan jadi Y4, Y5, Y6 dengan Y7. Okey, lepas yang ada NOT gate ni, dia akan, nombor dia akan yang paling besar lah. So, yang tak lalu NOT gate, nombor dia, nombor yang output yang kecil. Okay, so Y1, 2, and then 4 dan 5. Nak sambung kepada gate apa ni? What gate that you want to connect here? Nak sambung kepada gate apa? Siapa nak tolong? Active low decoder. Kita ambil min term. NAND. Okay, NAND gate. Okay, so ini kamu punya F. Okay, kita cuba. Betul tak kita punya jawapan sini? Okay, kita ambil yang ni dulu. 010. 010. Output should be 1. Okay, so 010. Okay, bila 010, sini akan pergi 0. Sini ada bubble, dia akan jadi 1. Okay, sekejap ya, saya ada kena angkat telefon. Nanti kita sambung semula. Okay, boleh sambung semula ya. Mana tadi kita stop tadi? Okay, kat sini. Bila 010, expected is output ialah 1. Okay, bila A ni 0, kamu nampak yang ni 0, yang ni 1. So, bila ni 0, yang ni berfungsi. Bila yang ni 1, yang ni off. Apa akan berlaku bila yang bawah ni off? Automatic dia punya output jadi 1, 1, 1, 1. Because this is active low. Betul tak? Semua dengar saya cakap ni? Dengar tak? Okay, so kita tengok yang ke atas. Okay, bila yang ni 0,
decoder nombor 1 ni akan berfungsi, decoder nombor 2 padam. Okey, so kita tengok pula decoder nombor 1, masukan dia adalah 01. Bila 01, output mana yang akan produce 0? Doktor, Ya, saya. kalau ikut circuit ni yang most significant bit B ke doktor? Most significant bit yang B, betul, B. So nilai B pada 1 ke kan yang Oh, 10, silap, sorry ya. Okey, terbalik. Bukan 10, 1. Okey. So yang ni 10. Okey, terima kasih. okey. Okey, so sekarang ni BC input kita adalah 10. So 10 yang mana akan output yang akan aktif? Y2. Okey, so 10 is Y2. So Y2 akan jadi kosong, betul? Yang lain akan produce 1. 1. Okey, so 1 N dengan kosong, N dengan 1, N dengan 1, kamu akan dapat kosong. Tapi ada bubble, dia hasilkan 1, which is betul lah yang ni. Okey, contoh kita ambil yang bawah ni. 1, 1, 1, 1, expected output adalah kosong. So kita ganti 1, 1, 1, 1. Okey, bila 1, 1, 1, 1, kita tengok yang A dulu . A, sini akan jadi 1. And sini ada NOT gate, dia akan jadi kosong. Okey, so automatic yang nombor 1 ni padam. Because kamu kamu sambungkan dia kepada VCC. Okey, so yang ni akan menyala. Okey, next. Kita tengok pula kat sini BC. BC sekarang ni 1, 1. Okey, output mana yang akan aktif? Akan hasilkan output kosong. Y4, Y5, Y6 atau Y7? Y7. Okey, Y7 akan jadi kosong. Yang atas ni tadi padam kan? So padam semuanya sekali akan jadi 1. Alright. So bila macam tu, yang ni 1 N kan dengan 1, N dengan 1, N kan dengan 1, so dia akan jadi 1. Ada bubble, dia akan jadi kosong. So betul lah juga yang ini. Yang lain-lain pun kamu bolehlah check satu-satu. Betul tak kamu punya design? Sambungan dekat sini. Dengan sambungan dekat sini. Yang ni paling penting. Okay. Yang ni yang paling penting sekali. Yang mana nak letak NOT gate, yang mana tak perlu letak NOT gate dekat dia punya enable. Bila once kamu dah letak NOT gate, kat bawah ni dia punya numbering dah berubah lah. Okay, yang ni number dia besar. And yang tak ada NOT gate, nombor dia kecil. Okay, so this is how to implement the same expression using 2 to 4 active low decoder. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita ada banyak lagi ni. Okay, so yang ni, given a Boolean expression, f, x, y, z, given that, yang ni dalam bentuk max term. Okay, implement guna 4 to 1 marks, 2 to 1 mark, 3 to 8 active low decoder, 2 to 4 active low decoder, 8 to 1 mark by using 4 to 1 and 2 to 1. Okay, so kita tengoklah yang ni sekejap. And then after that, kita masuk new subchapter. Sebab kita dah habis bahagian multiplexer and decoder. Okay, so nak kena lukis yang ni. Harap-harap jawapan saya betul lah ni. Okay, kamu ada F, X, Y, Z sama dengan max term 0124. Okay, so 0124.
Okay, mula-mula 4 to 1. B 2 to 1. C 3 to 8. T 2 to 4. And E 8 to 1 tapi expansion. Okay, so mula-mula apa kita nak buat ni dulu? Kalau dapat soalan macam ni. First, what you going to do? Nak lukis apa? Nak buat apa dulu? Dapatkan apa? Dapatkan truth table. Input dan output. Okay, so X, Y, Z, this is your input. Okay, dapatkan dia punya combination of input. Ada berapa? 8 lah. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, and then 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. And then output F. Okay, lepas tu kita dapatkan kita punya output truth table ni. Okay, sebab this is max term. Okay, sebelum kita buat tu, kita buat numbering dulu lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Since this is a max term, so output dia akan jadi 0 untuk kedudukan 0, 1, 2, 4. So 0 akan dapat 0, 1 dapat 0, 2 dapat 0, 4 pun dapat 0. Yang lain akan dapat 1. Okay, this is the first step. The first step ialah kita dapatkan truth table dahulu. Okay, next barulah kita buat 4 to 1 marks. Okay, so 4 to 1 marks kamu lukis dulu lah kamu punya mark tracer. 4 to 1 marks. Ada 4 inputs, 2 selector, 1 output. Okay, so since this is a 2 selector tapi input kamu ada 3, so what you going to do? Nak buat apa ni? Kita buang satu input. Okay, kita buang Z. Okay, so dapatkan persamaan yang baru untuk F. So F sama dengan, okay, bila XY sama dengan 0, apakah F kamu yang baru? Z. Z. Okay, nampak ni. Bila X, Y sama dengan 0, F kamu sentiasa 0 kat situ. Betul tak? 0, 0. So F ialah 0. Okay, bila X, Y 0, 1, F kamu, output F kat sini 0, 1. So, F sama dengan? Z. Okay, yang ni baru Z. Nombor 3, 1, 0. Bila 1, 0, X, Y 1, 0, F sama dengan? Z bar. Z bar ke Z? Z. Okay, Z. Sebab 0, 1 juga dia follow yang Z ni tadi. Oh. So, Z juga yang ni. Okay, and then the last one here. F 1. sama dengan 1. Sebab F kamu kat sini selalu 1. F always 1. So, kamu sambunglah buat connection kat sini. S1 masuk ke mana? S1 ni nak sambung ke mana? Input apa? Okay, yang ni kita sambung kepada ke mana? Ke X lah. Yang ni sambung kepada X. S0 masuk kepada Y. Okay, and then D yang ni output pergi ke F. D kosong sambung kepada mana ni? D kosong. Okay, kosong.
D1. Z. Okey, D1 pergi ke Z. D2 Z. pun sama pergi ke Z. D3 masuk kepada 1. 1. Okay, so this is a 4-to-1 marks. Okay, B 2-to-1 marks. Okay, lukis dulu 2-to-1 marks kamu. So 2-to-1 marks ada 2 input, 1 selector, 1 output. Okay, so berbalik semula kepada kita punya truth table ni tadi, kita ada 3 input kat situ. So kamu kena buang 2. Yang mana nak buang? XY, YZ ataupun XZ. YZ. Okay, YZ. Kita buang YZ. Okay, once kamu dah buang YZ, okay, kamu dapat macam tu. Okay, kamu ada X0 dengan X1. Okay, so bila X0, yang ni dia punya ni. Kamu kena dapatkan dia punya persamaan lah. Macam mana nak dapatkan persamaan F ni? Nak buat apa? F yang baru ni. Okay, K-map. buat K-map. YZ 01, 01. So this is the combination of output 00, 01, circle 1. So F sama dengan Y. Y, Z. YZ. Okay, yang ni YZ ya. Okay, yang bawah ni pula. Okay, silap pula lukis macam tu. Okay, buat K-map juga. Okay, so yang ni Y dengan Z 01, 01. So this is the combination of output 0111. So circle lah yang satu ni. So dapat persamaan apa ni? Yang atas ni dapat apa? Z. Z. Yang bawah ni? XZ. Ni bukan X ni, ni Y. YZ. Y. YZ. Okay, so F sama dengan? Z. F sama dengan? Z tambah Y. YZ. Bukan YZ ya, kalau kamu tulis YZ salah tau. Yang ni salah. Dia sepatutnya F sama dengan Y tambah dengan Z. Sebab kamu ada 2 min term ni. Oh, Okay, betul. kalau kamu buat YZ salah. Okay, kalau kamu circle yang kosong ni pun sebenarnya kamu akan dapat benda yang asal ni juga. Okay, di mana? Yang ni. Kalau kamu circle kosong, F sama dengan Y tambah dengan Z. Z. Kamu akan dapat juga benda yang sama. Benda yang sama dengan min term. Okay, so kita lukislah kita punya persamaan ni. Okay, so yang ni nanti kamu kat depan ni kamu lukislah dia punya circuit ya. Saya malas nak lukis circuit, so saya hanya sambungkanlah. S0 sambung kepada apa? S0 nak sambung kepada mana ni? X. X. Yang ni output F. D0 sambung kepada Y. YZ. Z. Z. D1. X. Y tambah Z. Okay, Y tambah Z. Nanti kamu lukis ya kat depan ni, jangan buat macam ni, salah. Kamu kena lukis dia punya gauge dia. Okay. Gate dan dengan gate OR. Gate NAND dengan yang ni AND, yang ni gate Dengan gate OR. OR. Okay, itu untuk yang ni kita dah buat. Okay, nombor yang C, 3 to 8 decoder. Okay, lukis dulu decoder kamu. 3 to 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 2 enable. And then CBA. Okay. So kita sambung dulu kita punya enable. G1 pergi ke VCC macam biasalah.
G2A dengan G2B pergi ke Ground. okey, CBA. C ni MSB. Nak sambung ke mana? C. X. Okey, C masuk ke X, B pergi ke Y, A sambung ke Z. Okay, and then this is your output kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, since sekarang ni kita ambil max term ya. So, max term senam lah. Okay, so kosong, 1, 2 dan 4. Okay, nak sambung ke gate apa yang ni kita nak guna? What gate you're going to use ya? Siapa nak tolong gate apa nak kena lukis, nak kena buat guna ni untuk max term? Get O. Nor. Oh, Get no. N. Okay, and gate. Jangan salah gate. Salah gate, salah jawapan. Okay, so this is your F. Itu saja. 3 to 8 decoder. Okay. Yang ni dah buat. Next kita nak buat 2 to 4 active low decoder. Okay, sama jugalah. So, lukis dulu. 2 to 4 active low decoder. Doktor, Ya, saya. macam mana kita tahu yang soalan ni active low? Okay, soalan tu dia akan bagi tahu. Active low ke active high. Oh, okey. Kalau soalan tu tak bagi tahu, nanti bagi tahu kepada saya. Nanti saya bagi tahu yang mana satu. Nanti saya decide yang mana satu. Tapi selalunya dalam soalan dia akan diberitahu sama ada active low ke active high. Okey, doktor. Yes. Okay, next 2 to 4 decoder. So 2 to 4 decoder ni macam mana nak buat? Okay, lukis dululah decoder kamu. This is 2 to 4 decoder. Active low decoder. Ada 2 input. Okay, lepas tu kita letak satu enable kat situ. Okay, kalau kamu pakai satu je 2 to 4 decoder tak cukup, betul tak? So what you going to do is kamu kena pakai 2 2 to 4 decoder lah, kena buat expansion. Okay, yang ni kena buat decoder expansion. Okay, so pakai 2 2 to 4 decoder. Okay, so yang B ni MSB Yang ni MSB. Okay. So persoalan yang sekarang macam mana kita nak buat wiring kat sini. Connectkan Okay. sama input. Okay. Yang B ni samakan dulu. Sambung kepada common input. A pun sama. Sambung kepada common input. Enable pun sama juga. Sambung kepada common input. Satu kena sambung kepada NOT gate. Easy. Okay. So E ni nak sambung kepada apa? Input mana? E. X. Okay. X. E masuk kepada X. B. Y. Okay, B pergi ke Y dan A masuk kepada Z. Z. So automatically kamu boleh buat numbering kat belakang ni lah, kat output ni. So D is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. And then nak buat apa pula ni? Sambunglah yang tadi tu. Yang max term punya notation kat atas ni tadi 0, 1, 2, 4. So So 0, 1, 2 dan 4 sambung kepada gate apa? AND gate. So this is your F.
Okay. Dan last kali 8 to 1. Okay. Marks. E tadi 8 to 1 marks. Okay. Kat mana saya nak lukis? Lukis kat sini lah. Okay, saya lukis bawah truth table ni sebab saya nak refer kepada truth table ni. E. Doktor. Ya saya. Yang D tu 2 to 4 kan? Maknanya 2 input for output. Betul. So X tu dikira sebagai enter lah. Yang X ni sebagai enable dia. Kita sambung kepada enable. Kita nak pilih sama ada nak pakai yang atas ke yang bawah. Tapi X ni sepatutnya kamu punya input lagi. Tapi dia disambung kepada enable lah. Yang ni untuk tentukan mana satu decoder yang kamu nak pakai sekarang. Sama ada yang atas ni nak on ataupun yang bawah ni yang kamu nak on. Okay, so E ya. Kita tengok E. 8 to 1 marks. Tapi guna expansion. Okay, so 8 to 1 marks maksudnya kamu kena ada 8 input lah. Okay, so kita kena pakai 4 to 1 marks dulu. 1, 2, 3, 4. 2 selector. 1 output. Okay, since kalau kamu pakai je 1 4 to 1 marks tak cukup. So kamu kena tambah 1 lagi 4 to 1 marks. Satu, dua, tiga, empat. Satu selector. Okay, then kamu tengok ni, yang ni kita akan share the same input. Selector kat sini. So kamu kekurangan satu selector and then output kat sini ada 2. So macam mana nak jadikan output ni kepada 1? Kamu sambung kepada 1 2 to 1 marks. Okay, so sekarang ni, yang ni paling penting ni. Nak buat numbering dia ni. So, this is input 0, input 1, input 2, input 3, input 4, input 5, input 6, input 7. Okay, this is S2, S1, S2, S1, and sorry, not S2, S1, S0, S1, S0, yang ni S0. Okay, so sekarang kita nak buat wiring. Okay, according to this truth table ni. Truth table kat atas ni. Doktor, yang blok yang ketiga tu bukan S2 ke? Yang mana? Yang blok yang ni. kecil tu. S2 kan? Selector kedua kan? Boleh kalau kamu nak letak S2. Tapi saya letak S1, S0 sebab yang ni pun saya letak S0 kat sini. Tapi kalau kamu nak letak sini S2, S1. Yang ni S0 pun boleh, nanti lagi lah kamu nampak clear. Okey. Oh, maksudnya yang blok yang kecil tu pun S0 juga? Yang mana? Yang bawah ni? Yang ada S0. Oh, okey. Okey, so sekarang ni kita nak tentukan yang mana nak pergi ke mana. X nak masuk yang blok yang 2 to 1 marks ke ataupun 4 to 1 marks. Okey, based on this truth table. X nak sambung kat mana? Kat sini ataupun kat sini? Kat mana X kita nak letak? Blok kecil. Okay, so X akan letak dekat yang ni. Yang dekat last kali ni. Yang dekat dengan kamu punya output. Okay. So X letak kat sini. Sambung pada sini. Y dan Z, sambunglah dekat sini. This is Y dengan Z. Yang ni Y dengan Z. Okay, input. Macam mana dengan input? Copy baliklah dia punya output yang ni tadi. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Itu saja. Okay, lupa. Yang letak F. Okay, this is how to do the same expression yang ni tadi. 0, 1, 2, 4 max term. Tapi by using 8 to 1 marks
expansion. Okay, guna 2 4 to 1 mark, 1 2 to 1 marks. Okay, ada soalan. Kita dah habis decoder dengan multiplexer. Sebenarnya banyak lagi dia punya soalan ni. Okay, ni ada exercise lagi ni. Yang ni dibagi macam ni pula. Tadi kita buat max term. Okay, yang ni dalam Boolean expression. Berbagai-bagai cara soalan boleh keluar. Okay, yang ni saya tak discuss ya, yang ni. Nanti kamu boleh buat sendirilah ni. Okay, untuk yang ni, saya just bagi dia cara je lah. Okay, since kamu ada persamaan macam ni, so what you going to do? Apa kamu nak buat kalau kamu ada dapat persamaan macam ni? Decide sama ada POS ataupun SOP. Okay, so SOP ataupun POS. Once kamu dah dapatkan dia sama ada SOP, POS, nak buat apa? Okay, that is the first step lah. Identify dulu. The second step, nak buat apa? Mana yang missing? Dapatkan nilai min term ke atau max term. Okay. Domain. Kita boleh nak buat standard SOP, boleh nak dapatkan standard SOP, nak dapatkan standard POS, boleh daripada persamaan ni. Ataupun paling senang, Truth table terus. okey, terus dapatkan truth table kamu. Daripada sini kan kita boleh dapatkan terus truth table, betul tak? Betul. Okey, kamu dah identify tadi domain dia berapa. So yang ni adalah, since D is SOP, so D is 1, X, 0. Yang ni 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang ni kena kembangkan dululah. Barulah kamu dapat dia punya combination of input untuk dimasukkan dalam truth table. Once dah dapat truth table, step yang lain ni sama juga macam tadi. Okay. So kita dah habis decoder dan multiplexer. Now we are going to see the encoder. Okay, so macam multiplexer, dia punya invert multiplexer kita panggil demultiplexer. Sama juga decoder, dia punya reverse function untuk decoder adalah encoder. So encoder perform a reverse function of decoder. Okay, dia inverse je, terbalik je. So encoder used to compress the input into a code that contain the same information in the fewer bit. Okay, so encoder has two power of an input and an output. So dia ada banyak input, sikit output. Tadi banyak, sikit input, banyak output. Sama juga dengan decoder, only one input is allowed to be active at any one time. Okay, so kita tengok kat sini. 4 to 2 encoder consists of 4 input and 2 outputs. Okay, so kamu tengok ni, this is active low encoder. Kenapa active low encoder? Sebab nampak ni kat input ni ada bubble. Okay, so dia punya input, okay, bila sini kosong, okay, D00, D1, 1, 1, yang D2, 1, D3, 1. So output dia akan jadi 0, 0. Bila yang ni tukar D ya, jangan O, nanti kamu terconfuse. O ni selalu kita guna untuk input. Okay, ya, D is a D ya. D. Okay, bila D1 kosong, yang lain 1, so you know that the output will be 0, 1. D2 kosong, yang lain input 1, so automatic you know that the output will be 1, 0. And when D3 is 0, the rest is 1, so kamu tahu output will be 1, 1. Dia inverse daripada decoder tadi. Decoder kita fokus pada ni dulu. This is your input and yang ni become output. Tapi dah terbalik, yang ni jadi input, yang ni jadi output. Okay, so
the special kat sini untuk encoder compared to decoder, decoder tadi hanya satu output saja boleh aktif dalam satu masa. Tapi encoder, dia ada special function, dia boleh aktif more than one input dalam satu masa. Tapi that encoder kita panggil sebagai priority encoder. Okay, so let's look at the priority encoder. So the priority encoder, the output depend on the largest active input. Okay, kita tengok dia punya largest active input. Okay, then that it become the outputs. Okay, contohlah. Okay, so this is the active low priority encoder. So kamu masuk macam ni 1110. So output automatic lah 00. Okay, if you put 1100 macam ni, okay, kita akan fokus kat sini. Kita tak tengok yang ni. Kita akan ambil the largest input. Bila 1100, okay, so the output will be 01. Okay, when 10, don't care tak kisahlah apa-apa value, 00 lah kosong ni. Okay, bila input kamu bagi 1000, the output will be 10. Ataupun kalau kamu letak 1010, output will be 10 as well. Sebabnya kenapa? Yang paling besar ialah yang ini. Okay, D2 ni. Ni tolong tukar jadi ya. D2, D1, D0. Okay, bila D30, okay, and then the rest is tak kisah pun apa-apa value, the output will be 11. Contohlah 0101. Okay, yang ni paling besar. So automatic output akan jadi 11. Kalau kamu masukkan input macam ni pun, output dia masih lagi 11. Sebab yang ini paling besar. Kalau kamu masuk 0000 pun, so dia akan pilih output sama dengan 11. Because D3 adalah largest active input. Ada soalan? That is for encoder. Kamu ada dua jenis encoder. Satu encoder yang biasa, hanya satu input aktif dalam satu masa. And then the second one is a priority encoder. You can have more than one input active at one time. Tapi dia punya output depending on the largest active input. Okay, kalau tak ada soalan. Okay, next we go to the next slide, which is BCD to 7 segment display decoder. Okay, so 7 segment display decoder. Yang ni, decoder ni, banyak ditunjukkan ke mana? Banyak dipaparkan kat mana? Kat mana kamu selalu jumpa 7 segment display? Can you tell me, kat mana yang kamu banyak jumpa 7 segment display? Jam. Okay, kat kamu punya jam. Lagi kat mana lagi? Calculator. Okay, kat calculator kamu. Digital jam kamu. Lepas tu dekat Astro Decoder kamu pun ada tunjuk. Okay, dia nak paparkan kamu punya apa ni? Channel berapa yang kamu tengah lihat. Okay, so that's why it's a 7 segment display. Okay, so BCD to 7 segment decoder. Okay, BCD to 7 segment decoder accept BCD code. Okay, BCD code ni apa pula ni? Binary code decimal. Kita dah belajar dalam modul 2. On in inputs. Okay, dia accept BCD code dekat input and provide output to drive your 7 segment display to produce a decimal readout. Okay, 7 segment display nak tunjukkan sama ada dia nak tunjuk nombor 1, nombor 2, 3, 4, A, B, C, D dan sebagainya. Okay, so 7 decoder. Okay, so this is your punya 7 segment decoder. BCD to 7 segment decoder. Di mana yang ni dia punya input. Okay, input yang kamu masukkan daripada BCD codes. And then it will provide you the output. Okay, so this 7 segment decoder ni kalau kamu tengok, this is a active low 7 segment decoder.
Okay, so there are two type of 7-segment display yang ada di pasaran. Satu kita panggilkan dia sebagai common ended dan satu lagi sebagai common cated. Apa common ended? Apa common cated? Common ended maksudnya all the ended of this LED are connected to the VCC, while common cated, all the cated or negative terminal of LED are connected to the ground. Okay, so yang ni lah. Yang ni kamu punya 7-segment display, kamu nampak ni. Yang ni cara dia susun LED tersebut. Okay, A, B, C, D, E, F, G dan satu lagi kamu ada decimal point punya LED, which is H. Okay, so kalau kamu pakai common ended, LED ni akan nyala bila kamu letak kosong dekat value A, B, C, D, E, F, G ni. Kalau kamu letak 1, dia akan off. Kenapa off? Okay. So, this is kamu punya LED. Common ended. So, common ended, all the ended positif sambung kepada VCC. Okay, so yang ni akan sambung kepada ni lah. Kalau, since this is VCC, logik dia high. Okay, so current hanya akan lalu daripada high to low. Kalau kamu letak sini A1, B1, current tak boleh. Okay, lalu, current tak boleh flow daripada VCC, high to high. So, current tak boleh lalu kat sini. So, LED padam. Bila kamu letak kosong kat sini, okay, dekat kamu punya LED ni, kamu letak kosong. What happen is, current can flow from VCC to kamu punya input ni, node ni. So, LED automatic akan nyala. Okay, untuk common cated, all the cated are connected to ground. Okay, yang ni kamu sambung kepada kamu punya input. Okay. So, since this is a ground, so this is logik kosong lah. So, macam mana nak nyalakan dia? So, kamu kena bagi 1 dekat sini. So, current akan lalu daripada high to low. So, jadi LED akan nyala. Kalau kamu bagi kosong, sini kosong, LED tak boleh nyala sebab arus tak mengalir. Okay, so IC yang kita guna untuk 7-segment decoder is 7447. Okay, which is this IC is used to decode your BCD input and drive your 7-segment display. Okay, so 7447 is a common and not display. Okay, kalau kamu pakai 7447, pastikan 7-segment yang kamu guna adalah common ended lah. Janganlah pula pakai common cated. Kalau kamu pakai common cated, instead of nak display 8, nanti alih-alih dia akan tak ada display kat situ. Dia hanya display dot ni aja. Okay. Instead of kamu nak display 1, nanti apa yang dia akan display ialah karakter yang macam ni. Which is salah lah. Okay, so pastikan 7-segment display yang kamu guna sama dengan decoder yang kamu nak pakai. Okay, so this is the connection diagram untuk 7447 and this is a logic symbol. Okay, so yang ni kamu punya 7-segment display. Kamu ada 8 LED A, B, C, D, E, F, G dengan decimal point. Okay, so ini dia punya table. Macam mana kamu nak displaykan kamu punya decimal number ni. Contohlah kamu nak display decimal number 0. Okay, so 0
LED mana yang nyala untuk kosong? So kena A kena nyala, B nyala, C nyala, D nyala, E nyala dengan F kena nyala. So A, B, C, D, E, F. Okay, G dengan H, yang ni G dengan H kena padam lah. So that's why 0, 0, 0, 0, 0, 0, G dengan H is 1, 1. Okay, sebab ini kenapa? Sebab ni nampak ni, active low. It is an active low decoder. Sebab tu dia akan hasilkan 0, 0. So this is the input lah, binary code input 0, 0, 0, 0. Okay, so the output that will go to your decoder ni akan dapat ni lah 0, 0, 0, 0, 1. Bila kamu letak 0, 0, 0, 1, so yang ni akan keluar daripada decoder ni, which is 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So nanti apa yang menyala is B dengan C je yang nyala. Which is betul lah nak display nombor 1. Kalau kamu nak display nombor 2, masukkan je kod ni 0010. So automatically nanti BCD decoder ni akan produce output ni dekat sini. And then you know that kat sini yang mana yang akan nyala, A akan nyala, B nyala, C padam. Okay, A, B, C. Okay, C padam. Kenapa C padam? Sebab C 1. D nyala. E also menyala. F padam. G also menyala. Okay, so this is to display nombor 2. Okay, macam mana nak display nombor 9? Masukkan ni lah. Dekat kod kat sini, 1001. So automatic this one will be sent to your decoder. And then decoder tu akan nyalakan kamu punya 7 segment display, di mana yang untuk case yang ni D dengan E akan padam. Okay, so A nyala, B nyala, C, D, okay, D padam ya. Sorry, D padam, D dengan E padam. Okay, yang ni je yang akan menyala. Okay, so it will display number 9. Okay, that is for the 7 segment decoder. Right. Any question? Ada soalan tak? Kita nak stop sini dulu ke ataupun kita sambung sebab kita ada lagi beberapa slide je. Saya rasa kita stop sini and then kita sambung Stop semula dulu ada tu. pukul kita sambung pukul berapa? 2.20 boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh Okay, Doktor. terima kasih kelas. Betul. Okay, Assalamualaikum. Ya, saya. Allah, terima kasih. Yang 7 segmen soalannya memang gitu saja. Ya, soalannya nanti dia suruh dapatkan, okey dia kata, okey saya Cuba. nak display nombor 2. Apakah 7 segment display code yang akan dihasilkan daripada decoder saya. Okay, so kamu kenalah bagikan dia punya code nanti. Berapa? Itu je lah. Itu je. Yang ni just nak pakai kalau kamu buat projek, barulah kamu pakai yang ni sebenarnya. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop sini dulu and then kita sambung semula pukul 2 suku lah ya. 2 suku kita sambung. Okay, terima kasih kelas. Okay, Doktor. Terima kasih, Doktor.